Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana Selasa 7 Jun 2022. Saya Farhatul Asyati Osman. Dan juga saya, Ivan Toh. Berikut paparan utama malam ini. Bekalan ubat di fasiliti kesihatan KKM mencukupi, tiada gangguan bekalan. Isu pengambilan pekerja asing dari 3 negara dijangka selesai dalam masa terdekat. Perdana Menteri hari ini menerima kunjungan hormat pemimpin utama Gabungan Pertubuhan Cina Malaysia Hua Zhong di Perdana Putra Putrajaya. Fokus pertemuan selama sejam itu antara lain tertumpu kepada perkongsian mengenai ekonomi dan isu semasa. Antara yang hadir Presiden Hua Zhong, Tan Sri Goh Tian Chuan dan Timbalan Presiden Datuk Ong Seng Kee. Ditubuhkan pada 1991, Hua Zhong merupakan NGO yang menggabungkan 13 gabungan persatuan dan pertubuhan Cina di seluruh negara. Hua Zhong memainkan peranan untuk memelihara kepentingan komuniti Cina dalam isu berkaitan ekonomi, kebudayaan, pendidikan serta pembangunan sosial. Juga menjadi penghubung antara komuniti Cina di Malaysia dengan kerajaan. Bekalan ubat-ubatan di fasiliti kesihatan Kementerian Kesihatan KKM mencukupi dan tidak berlaku gangguan bekalan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin bagaimanapun berkata beliau telah mengarahkan Ketua Setiausaha KKM Datuk Harjit Singh untuk menyediakan perancangan serta strategi jangka sederhana dan panjang sebagai persiapan sekiranya berlaku kekurangan bekalan melibatkan fasiliti kesihatan KKM. Di peringkat fasiliti KKM tidak ada kekurangan untuk pihak KKM dari segi hospital kita, klinik kesihatan kita masih mencukupi dan kita akan pastikan bahawa kita akan pantau our central contracts to ensure that the stock level of medicines at our facilities, KKM facilities are enough. Jadi buat masa ini tidak ada masalah di peringkat KKM. Mengulas mengenai laporan kekurangan bekalan ubatan dan bahan mentah bagi produk farmasutikal, Khairi berkata situasi tersebut dilaporkan berlaku di fasiliti kesihatan swasta termasuk farmasi. Beliau telah mengarahkan bahagian perkhidmatan farmasi untuk bekerjasama dengan Persatuan Farmasi di Malaysia termasuk pengeluar ubatan untuk mencari bekalan alternatif sekiranya isu tersebut berterusan. Sementara itu, Khairi memaklumkan selaras dengan perkembangan teknologi masa kini dalam aspek keselamatan dan kualiti makanan, KKM sedang meneliti keperluan menaik taraf bahagian keselamatan dan kualiti makanan BKKM sebagai pihak berkuasa keselamatan makanan. From time to time kita akan buat pindaan. Ada beberapa pindaan yang dicadangkan oleh BKKM yang sedang diteliti oleh pihak Kementerian Kesihatan dan saya sendiri. Termasuk status BKKM sendirilah, sama ada dia terus menjadi bahagian dalam ataupun program dalam KKM ataupun dinaik taraf untuk menjadi Food Safety Authority. Tambah beliau, penelitian tersebut juga merupakan sebahagian daripada kajian untuk meminda Akta Makanan 1983 yang masih lagi dijalankan. Khairi dalam pada itu menggalakkan pengusaha dan pengendali makanan di rumah supaya mendaftarkan perniagaan dengan BKKM untuk disenarai sebagai pemegang sijil penyedia makanan yang diakui KKM. Home base ini dia voluntary. Maksudnya dia bukan wajib, tetapi kita dah sediakan satu permohonan yang mudah bagi mereka untuk mereka mohon kepada BKKM supaya disenaraikan dalam senarai yang disediakan.
dan apabila mereka memohon, mereka mestilah tunjuk bahawa mereka menepati protokol keselamatan dan juga kualiti makanan yang ditetapkan oleh KKM. Isu pengambilan pekerja asing dari Indonesia, Bangladesh dan Kemboja dijangka selesai dalam masa terdekat. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, proses terakhir yang sedang giat diperhalusi termasuk aspek teknikal, prosedur pengambilan dan pemeteraian memorandum dengan kesemua negara terlibat. Sebab saya tempoh ini saya telah berjumpa dengan Perdana Menteri Bangladesh dan juga Menteri Buruh Bangladesh. Semuanya selesai. Now dia boleh mulakan. Yang penting adalah saya nak zero cost imigran daripada imigran. Jangan pergi collect duit. Majikan yang ingin bawa penerbangan, kos penginapan semua majikan kena tanggung. Apabila mereka collect, negara menghadapi isu forced labour. Beliau memaklumkan setakat ini lebih 200,000 permohonan pekerja asing secara dalam talian telah diterima melibatkan pelbagai sektor. Malaysia mencadangkan kepada Jepun agar memorandum kerjasama MOC Malaysia-Jepun dalam bidang penerangan dan komunikasi diperbaharui dengan memperluaskan skop kerjasama memasukkan industri kreatif dan penggambaran filem. Ya, perkara itu disuarakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tan Sri Anwar Musa ketika menerima kunjungan hormat Duta Besar Jepun ke Malaysia Takahashi Katsuhiko di kementeriannya dalam perbincangan dua hala bagi memperkukuhkan kerjasama dalam bidang komunikasi. Saya telah meminta supaya dalam pemilu yang akan datang aspek-aspek yang berkaitan dengan cyber security, cross border, data protection dan hal-hal yang berkaitan dengan cyber security satu daripada keutamaan kita selain daripada bidang-bidang yang telah biasa kita bekerjasama. Saya juga telah menyebutkan bahawa saya nakkan supaya bidang industri kreatif dan filmmaking akan dijadikan satu lagi daripada skop yang kita akan masukkan dalam kerjasama itu. Dalam pertemuan itu, beliau juga mempelawa pengarah dan penerbit filem dari Jepun untuk datang ke Malaysia membuat penggambaran serta mengambil peluang menyertai program seperti Film in Malaysia Incentive yang secara tidak langsung mempromosikan keindahan Malaysia kepada dunia. Malaysia dan Jepun memeterai MOC pada 17 Januari 2017 bagi kerjasama dua hala antaranya dalam sektor informasi dan komunikasi sejagat, terutamanya dalam bidang penyiaran. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya kenyataan yang menghina Nabi Muhammad SAW oleh dua ahli politik India. Kementerian Luar memaklumkan Pesuruhjaya Tinggi India ke Malaysia telah dipanggil dan Wisma Putra menyampaikan bantahan sepenuhnya terhadap kenyataan tersebut. Malaysia pada masa sama mengalu-alukan keputusan parti pemerintah India untuk menggantung dua ahli parti terbabit berikutan kenyataan provokasi mereka yang telah menimbulkan kemarahan umat Islam. Malaysia turut menyeru India untuk bekerjasama dalam menamatkan Islamofobia dan menghentikan sebarang tindakan provokasi demi keamanan dan kestabilan sejagat. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah akan menerima kunjungan Putra Faisal Farhan sempena lawatan rasmi 2 hari Menteri Luar Arab Saudi itu ke Malaysia bermula hari ini. Kedua-dua menteri itu akan mengadakan musyarat dua hala bagi merangka hala tuju hubungan Malaysia Arab Saudi yang sudah sedia kukuh. Menurut kenyataan Kementerian Luar, kedua-dua pemimpin juga akan bertukar-tukar pandangan berkenaan isu serantau dan antarabangsa. Putra Faisal turut dijadual bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri pada esok. Pada lawatan itu juga, Putra Faisal dijadual menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah.
Menteri Luar Arab Saudi itu turut akan mengadakan pertemuan secara berasingan bersama Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Arab Saudi merupakan rakan dagang kedua terbesar Malaysia dan sumber import terbesar dalam kalangan negara Asia Barat. Jumlah dagangan Malaysia Arab Saudi pada tahun 2021 bernilai 17.56 bilion ringgit. 1,391 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Madinah untuk musim haji kali ini. 5 penerbangan tiba secara berperingkat sejak 4 Jun lalu. Laporan Faisal Jamal. Sebaik tiba, jemaah diberi takrimat pentadbiran dan pengurusan, kesihatan, bimbingan haji dan pengisian rohani. Aktiviti jemaah turut diisi dengan melakukan ziarah dalam dan luar Madinah yang dirancang pihak tabung haji TH. Bagi ziarah luar, lokasi pertama ialah Masjid Quba, masjid pertama yang didirikan Rasulullah atas dasar takwa. Barang siapa yang bersuci berwuduk di tempat tinggalnya, kemudian mendatangi Masjid Quba, lalu mendirikan solat 2 rakaat, nescaya baginya pahala seperti mengerjakan umrah. Jemaah seterusnya dibawa melintasi Masjid Qiblatain, saksi berlakunya pertukaran kiblat umat Islam dari Masjid Al-Aqsa ke Kaabah dan ke Masjid Sab'ah atau Masjid 7, iaitu berlakunya peperangan Khandaq. Jemaah Haji Malaysia diselangi dengan lawatan ke ladang kurma yang menjual pelbagai jenis kurma, termasuk kurma ajwa yang ditanam sendiri oleh Rasulullah. Tidak lengkap rasanya melakukan ziarah luar di Madinah tanpa melawat ladang kurma. Bukan saja kita boleh dapatkan kurma yang lebih segar dan makan secara percuma, tetapi juga boleh dibeli, dibawa pulang untuk dihadiahkan kepada ahli keluarga di tanah air. Mengakhiri ziarah luar, jemaah dibawa ke Bukit Uhud, tempat berlakunya peperangan Uhud yang meninggalkan penganjaran besar apabila tentera Islam tewas dengan 70 daripadanya syahid. Sejarah ini mengajar kita erti keagungan Allah, kekuatan di Rasulullah semasa mereka berdakwah pada Islam. Jadi syukur sangatlah. Dan bagi lulusan alhamdulillah bagi saya. Ini masa saya berjumpa ni dah masa pertama dan bina. Jadi saya memang puja lah dengan melaksanakan. Amat penting lah sebab salah satu daripada kita mengenal Rasulullah dengan perjalanan ini kita dah ambil sejarah dia lah. Rasulullah dengan syiar Islam. Alhamdulillah tabung haji memberi peluang kita membuat ziarah luar dan ziarah di dalam kawasan Masjid Nabawi. Sedikit sebanyak dia akan mendedahkan pada kita sejarah tanah pelayanan tanah penghijrahan Rasulullah. Faisal Jamal, Madinah Al-Munawwarah, RTM. Keputusan peperiksaan SPM 2021 akan dikeluarkan pada 16 Jun ini, iaitu Khamis minggu depan. Ya, calon sekolah boleh mendapatkan keputusan daripada sekolah masing-masing mulai pukul 10 pagi. Bagi calon persendirian, slip keputusan akan dihantar melalui pos pada tarikh sama. Kenyataan Kementerian Pendidikan memaklumkan calon sekolah dan calon persendirian juga boleh menyemak keputusan secara dalam talian menerusi pautan myresultspm.moi.gov.my, juga menerusi SMS ke nombor tertera. Saksikan istiadat mengarak Panji-Panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 10 Jun 8.15 pagi dalam Selamat Pagi Malaysia TV1 saluran berita RTM serta di rtmclick.rtm.gov.my.
Pemain industri getah perlu mempelbagai operasi ke segmen bukan perubatan untuk terus menjadi antara penyumbang utama kepada ekonomi negara pada masa depan. Justru bagi menggalakkan penghasilan idea baharu bagi produk berasaskan getah, dana RM10 juta diperuntukkan Majlis Getah Malaysia MRC. Menurut Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin, peruntukan itu perlu memandangkan beberapa produk seperti sarung tangan berdepan penurunan permintaan berikutan situasi semasa COVID-19 yang semakin pulih. Dana itu terbuka kepada semua penyelidik tempatan dan luar negara bagi menggalakkan penjanaan idea, inovasi dan ciptaan bagi produk baharu yang memiliki daya komersial yang tinggi. Million ni adalah tak banyak, kecil, dananya kecil, so jadi kita harap in time to come boleh ditingkatkan lagi kerana banyak bahan-bahan diversification yang kita boleh manfaatkan di raba. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Global Funding for Rubber Innovation di Ibu Negara. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC yakin mampu menarik pelaburan bernilai RM100 juta dari Indonesia. Ia susulan misi perniagaan ke Republik itu bulan lalu. Ketua Pegawai Eksekutif MDEC Mahathir Aziz memaklumkan misi perniagaan itu merupakan kelangsungan daripada program Getaway, Amplify, Investor, Nurture, Gain di bawah MDEC. Ia bertujuan memacu syarikat teknologi tempatan ke peringkat global. Pada masa sama, membolehkan MDEC, syarikat teknologi Malaysia dan agensi lain melakukan tindakan susulan berhubung peluang-peluang yang ditawarkan sebelum penutupan sempadan akibat daripada pandemik COVID-19. Fokus perbincangan turut tertumpu kepada perkara berkait potensi projek bersama dalam teknologi keuangan, teknologi pertanian, keselamatan cyber dan sektor e-kerajaan. Sejak 2018, MDEC telah melaksana 7 misi perniagaan dan berjaya menghubungkan lebih 40 syarikat teknologi Malaysia kepada rakan kongsi di Indonesia. Ia membabitkan peluang ekspor digital lebih RM370 juta. Kumpulan CIMB komited menyediakan pembiayaan berjumlah RM100 juta untuk meningkatkan perniagaan karbon rendah dan mampan. Inisiatif itu dilakukan melalui kemudahan peralihan rendah karbon LCTF. Ketua Pegawai Eksekutif Perbankan Komersial Kumpulan CIMB, Victor Lee Meng Tek memaklumkan perniagaan termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS akan menerima manfaat daripada pembiayaan bebas cagaran sehingga RM10 juta. Manfaat itu boleh dibayar balik untuk tempoh sehingga 10 tahun pada kadar faedah rendah sehingga 5% setahun. Ia sejajar aspirasi kerajaan untuk mencapai keneutralan karbon menjelang 2050. Menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga bukanlah mudah. Apatah lagi dalam suasana pandemik COVID-19 ini, segalanya menjadi bertambah susah. Saya mesti terus gagahkan diri, mencari jalan untuk keluar dari belenggu kesempitan ini. Rumah Ikram Keluarga Malaysia ini menjadi seduhan kepada keluarga Malaysia yang kehilangan dan kekurangan pendapatan atau kehilangan pekerjaan. Alhamdulillah, kami bersyukur. Inilah aspirasi keluarga Malaysia kami di KPKT. Di manapun kita berada, Malaysia adalah kita. Kitalah yang mencorak kanvas besar keluarga ini. Bersama-sama, kita jaga keluarga Malaysia kita. Masih bersama berita perdana. Sebanyak 82,846 kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dilaporkan di Malaysia setakat 4 Jun lalu. Selangor merekodkan kes
tertinggi dengan 23,305 kes, diikuti Kuala Lumpur dan Putrajaya 9,540 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah memaklumkan 3 daripada keseluruhan kes yang dilapor dimasukkan ke ICU. Kes pertama dan kedua masih dipantau di ICU, manakala kes ketiga pula telah sihat dan dibenarkan pulang 31 Mei lalu. 90% kes HFMD yang dilapor babitkan kanak-kanak 6 tahun dan ke bawah. 8% lagi kanak-kanak 7 hingga 12 tahun, selebihnya individu 12 tahun ke atas. Empat pelajar Malaysia berjaya melanjutkan pengajian di 3 akademi tentera berprestij di Amerika Syarikat tahun ini. Kesemua mereka melalui proses pemilihan ketat dengan hanya 60 tempat disediakan untuk kadet antarabangsa. Edilan Mikyat Ahmad Syamli dan Sarif Muhammad Zamrin dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia akan melanjutkan pengajian di Akademi Tentera West Point dan Akademi Tentera Udara, manakala Muhammad Danish Imran Zainuddin dan Karin Lokman Safriza dari Maktab Tentera Diraja akan melanjutkan pengajian di Akademi Tentera Laut. Dia sebenarnya dari awal lagi rasa bersyukur juga sebab daripada ramai-ramai ni seorang je untuk servis saya, seorang. So it's quite surreal. You really feel like you're one in a million. Bila dapat tahu tu, you're like, oh, did I really make it this far? Saya punya ambition adalah untuk menunjukkan yang Malaysia ni boleh saing sama dengan kadet-kadet dari negara luar. Saya nak tunjuk yang saya boleh excel dalam akademik, main sukan, macam saya mention tadi, saya main tenis, dan kalau ada rezeki saya nak join macam klub-klub inovasi semua untuk menunjukkan yang kami juga ada sifat bersaing tersebut. Yang saya nak capai, saya ingin jadi seorang pegawai kanan. Kalau pegawai kanan ni dia kena ke atas, okey. So saya harap satu hari saya boleh dapat jadi seorang general. Seorang general yang dalam 10 Brigade Para ke ataupun Askar Melayu. Segi perasaan ni sangat teruja sebab tak pernah ada dapat chance macam ni, especially among the people who are going to United States Service Academies, who are very, very distinguished, and there are not many right now. 36 only who have graduated from there, and then I'm one of the few, which is a very, very high privilege status. Kesemua kadet diraikan dalam majlis penyerahan sijil pelantikan yang disampaikan Timbalan Ketua Perwakilan di Kedutaan Amerika Syarikat di Malaysia, Michael Newbill. Hadir sama Asisten Ketua Staf Operasi dan Latihan Pertahanan ATM, Major General Datuk Zaidan Atan. Sementara itu, Michael berkata daripada keseluruhan 69 negara yang menghantar calon, kurang 20% terpilih masuk ke Akademi Tentera Amerika. Malaysia antara negara yang mempunyai rekod yang baik dan mempunyai ramai calon kadet yang berjaya terpilih pada setiap tahun. So I'm imagining that Malaysia is definitely well represented among those. I don't know for sure if it's the most, but it's certainly, Malaysia has historically done very, very well in terms of admissions to the service academies over the years. As I mentioned, we have 5 there right now. Plus these 4, so that'll be 9 total. That's I think relatively quite a large number. Edilan Mikyat, Zarif, Muhammad Danish dan Karin Lokman akan menjalani pengajian selama 4 tahun dan menamatkan pengajian pada tahun 2026. Nadia, seperti biasa, masa untuk perkembangan sukan bersama Azam Husin. Silakan Azam. Misi Harimau Malaya dalam kempen kelayakan Piala Asia 2023 bermula. Meloni tidak risau tentang masa depannya.
kasih Ivan dan Fatul. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Edisi sukan kita mulakan dengan pusikan kelayakan Piala Asia 2023. Sama ada suka atau tidak, skuad Harimau Malaya perlu memulakan kempen dengan nada kemenangan apabila turun pada aksi pembuka tirai kumpulan E dengan menentang Turkmenistan malam esok. Ketua Jurulatih Kim Pan Gon menegaskan anak buahnya sudah bersedia sepenuhnya untuk menggalas misi penting tersebut di Stadium Nasional Bukit Jalil. Menurut Panggon, beliau yakin pemain Harimau Malaya akan mempamer aksi terbaik dalam usaha untuk memastikan kemenangan sulung tidak terlepas daripada genggaman. We choose to win, to dominate the game. We want to control the game to win. There is no different. Anything we face, we will be same direction to win the game. Of course, according to opponent's team, tactical formation, individual strengths. So we will approach a little bit different game planning, but so basic approach. Philosophy of game model will be same. Pengendali dari Korea Selatan itu juga menjelaskan Malaysia telah pun membuat analisis terperinci mengenai corak permainan lawan mereka dan percaya pasukannya dapat mencapai misi mengutip 7 mata bagi melayakkan diri ke pusingan akhir Piala Asia tahun depan. Ketua Jurulatih Skuad Bawah 23 B23 Kebangsaan Brad Maloney percaya dirinya akan terus mengemudi pasukan muda berkenaan dalam kempen kelayakan Sukan Olimpik 2024 di Paris. Keyakinan itu diluahkan Maloney meskipun skuad bimbingannya mempamer prestasi buruk dalam kejohanan Piala Asia B23 2022 di Tashkent, Uzbekistan ketika ini. Dalam kempen berkenaan, skuad B23 negara telah pun tersingkir susulan tewas 2 perlawanan kompulasi di tangan Korea Selatan dan Thailand. Bagaimanapun, pengendali dari Australia itu tetap yakin hikmatnya masih diperlukan untuk membawa skuad Harimau Muda ke Paris 2024 meskipun terdapat tekanan pelbagai pihak untuk memecahnya. I don't think so. I mean, that hasn't crossed my mind. That's something that obviously we might have to discuss with management once we get back. Ketika ini, Maloney masih memiliki baki kontrak bersama Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sehingga Disember 2023. Sementara itu, Maloney berkata beliau akan melakukan rombakan bagi skuad sedia ada bagi menghadapi aksi terakhir kumpulan C menentang Vietnam esok. Jelasnya, misi skuad B23 negara adalah sekurang-kurangnya membawa pulang 1 mata. We will reassess the group and we will definitely look at rotating players for the next match. Baik, menjelang kejohanan skuash kebangsaan edisi ke-37, 8 hingga 12 Jun ini di Pusat Skuash Nasional Bukit Jalil. Pilihan utama kejohanan Ng En Yeoh dan Siva Senggari tetap berwaspada dengan prestasi cabaran pemain-pemain remaja lain yang semakin meningkat naik meskipun kedua-duanya dijangka mendominasi kategori perdana lelaki dan wanita. Ng En Yeoh yang baru kembali dari kejohanan di Mesir berkata dia sudah bersedia untuk merampas kejuaraan yang telah dipegang oleh Ivan Yuan. Namun kehadiran pemain muda seperti Joachim Chua, Hendrik Lim Kai Shan dan Haris Daniel Jeffrey juga tidak boleh dipandang rendah. I think what the fans could probably expect this time around is with the major, as mentioned earlier, with our juniors coming up. I think the fans can expect the juniors to start stepping up and start challenging the seniors more. So I believe this will be an exciting event, and I personally am looking forward to the event. Turut senada, Siva Senggari yang melihat kehadiran Aifa Azman dan Rachel Arnold sebagai pencabar utama selepas juara bertahan Loh Wee Wen tidak turut serta. When I was a junior, I went in without any pressure, so now it's all on me, and I think I just got to stay focused on what I need to do and
Kejohanan Squash Kebangsaan edisi kali ini menyaksikan 302 penyertaan dengan membabitkan 8 kategori. Ini pula perkembangan SUKMA ke-20. Majlis Sukan Wilayah Persekutuan Wipers meletak sasaran dalam kelompok 3 teratas pada tamasya edisi ke-20 yang dijadual berlangsung pada 16 hingga 24 September depan. Menurut Ketua Kontingennya, Datuk Seri Rosida Jaafar, pencapaian tersebut dibuat berdasarkan kejayaan Wipers yang berjaya menduduki tempat kedua dalam edisi sebelum ini. Memang kita kata pada on paper kita mensasarkan 3 yang teratas, tetapi harapan kami untuk menjadi juara lah, sebab hari itu naik juara. Jadi the best would be orang kata menjadi juara lah. Beliau menyatakan perkara itu pada majlis penyampaian amanat kem latihan atlet Wipers SUKMA 2022 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kem berkenaan merupakan persiapan awal buat atlet Wipers dalam menghadapi tamasya yang akan berlangsung di Kuala Lumpur itu nanti. Sementara itu, insentif lumayan bakal menjadi habuan atlet kontingen wilayah Persekutuan Wipers sekiranya berjaya membawa pulang pingat pada Sukan Malaysia SUKMA edisi ke-20 September depan. Menurut Datuk Seri Rosida, insentif berkenaan dilihat sebagai suntikan terbaik bagi meningkatkan lagi semangat atlet mereka. Kita umumkan untuk individu 5,000 kalau emas, 2,000 perak dan 1,000 gangsa. Tapi untuk berpasukan 3,000 hingga 4,000 seorang, untuk emas, untuk perak 1,000 hingga 1,500 dan untuk gangsa 500 hingga 700. Beliau yang juga Ketua Setiausaha Wilayah Persekutuan turut berharap semua atlet dan jurulatih Wipers berusaha keras dalam memastikan misi mereka menjadi kenyataan. Pada SUKMA 2018 lalu, kontingen Wipers muncul naik juara dengan meraih 52 pingat emas. Baik saudara, edisi sukan berakhir di sini. Saya Azamuddin Hussein. Untuk segmen seterusnya kita kembali bersama Ivan dan juga Farhatul. Silakan. Terbang jauh ke United Kingdom demi mengibarkan jalur gemilang. Amat membanggakan apabila kelihatan Angkatan Tentera Malaysia terlibat dalam perbarisan sempena sambutan ulang tahun ke-70 pemerintahan Ratu Britain baru-baru ini. Kita saksikan paparan dalam hashtag. Kelibat ATM bersama jalur gemilang negara dalam perbarisan itu telah membuatkan seluruh rakyat Malaysia berasa bangga. Perkara tersebut telah dikongsikan sendiri Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Hussein di akaun Facebook rasmi beliau. Menurutnya, perbarisan tersebut telah disertai Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja Tentera Darat Malaysia. Ini pula di Bandar Raya New York, Amerika Syarikat, pondok telefon awam terakhir di sana akhirnya telah dialihkan dari kawasan kaki lima berdekatan Times Square. Pondok telefon awam itu akan dihantar ke muzium untuk dijadikan bahan pameran kepada generasi akan datang yang tidak pernah menggunakan telefon awam. Sebelum era digital, New York pernah menempatkan lebih 6,000 pondok telefon awam untuk kegunaan penduduk bandar raya berkenaan.
Penyelidik Australia telah menemukan kawasan tumbuhan rumput laut terbesar di dunia di Teluk Shark, barat Australia. Kajian penyelidik dari Universiti Flinders di Australia Selatan dan Universiti Australia Barat mendedahkan kawasan itu sepanjang 180 km. Rumput laut tersebut dianggarkan berusia sekurang-kurangnya 4,500 tahun. Kajian akan dilakukan secara terperinci untuk lebih memahami tentang tumbuhan itu. Ya, berita perdana 7 Jun 2022 berakhir di sini. Teruskan amalan jaga SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Ikuti program inklusif selepas ini dengan itu. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.